Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang aku hormati. Jadi hari ni aku nak buat review berkenaan dengan satu torchlight yang tidak asing lagi, iaitu Olight Seeker 2 Pro. Okey, sebelum kita pergi lanjut, semua tahu torchlight kalau pada pandangan aku adalah idiocy number 1 ataupun everyday carry yang paling penting bagi aku lah. Sebab aku gunakan torchlight everyday untuk banyak kegunaan. Contohnya kalau pergi kerja pagi-pagi, aku keluar awal pagi, balik pun kadang lewat, jadi aku perlukan torchlight. Nak menyuluh bawah kenderaan takut ada binatang kan, nak mencari barang dalam kenderaan kalau ada ketikanya barang jatuh kan, dan seterusnya. Kalau kita tengok torchlight ni sendiri, dia juga boleh berfungsi sebagai defensive item. Sebab dia tak ada bentuk yang menyalahi peraturan atau undang-undang kalau nak guna in public, contoh macam pisau. Tapi dia boleh digunakan sebagai defensive item. Dan mod lampu dia pun ada strobe. Strobe pun boleh kita gunakan untuk defensive, orang cakap mekanism lah. Kalau jumpa binatang liar ke, ataupun untuk mengelak serangan-serangan tertentu yang di luar jangka kan, kita boleh gunakan strobe yang ada. So hari ni Olight Seeker 2 Pro ni, macam biasalah, aku dah guna lebih daripada 6 bulan. So dulu beli-beli tak ada review, sebab aku suka pakai dulu. Kebanyakannya aku akan try dulu, baru aku nak bagi review lah. So kalau kita tengok aku punya Olight Seeker ni pun dah ada, apa cakap ni, sumbing-sumbing ni dah jatuh banyak kali. Belakang pun dah ada sumbing. Tengok kat sini, ada few time lah jatuh atas batu dalam air lalu lumpur. Cermin ni pun kalau tengok, sebab tak jelas kan, dah adalah crack sikit kot. Betapa ganasnya kan penggunaannya ni kan. Tapi Alhamdulillah lampu ni masih lagi dalam keadaan yang baik. Okey, sebelum kita start pergi ke dia punya build up semua, macam biasa, bagi yang baru nak tahu pasal Olight Seeker 2 Pro tu, kalau korang beli, dia datang dengan kotak macam ni lah. One thing aku respect pasal Olight punya produk, dia kalau dalam liga lampu suluh, dia ni macam standard iPhone lah. iPhone kalau dalam liga handphone tu, dia datang dengan packaging yang sangat cantik. Sama juga dengan Olight. Olight dia akan datang dengan packaging yang macam ni, kemas. Semua lampu suluh dari Olight dia datang dengan packaging yang agak premium. Kat sini kalau kita tengok sedikit information berkenaan Olight Seeker 2 Pro ni. Lampu suluh ni dia, kalau kita tengok, dia datang dengan few mod lah. Dari Moon 5 lumen, Low 50 lumen, Medium 300, High 1200, tapi dia akan depreciate sikit, dan Turbo 3200. So dalam kotak apa yang kita dapat, kita buka. Tengok, biasanya Olight dia akan datang macam ni, packaging yang sangat kemas. Dia ada short instruction macam mana nak start mula-mula. Lepas tu kalau korang beli Olight Seeker 2 Pro, dia akan datang dengan ni wire holder dia. Ini juga akan datang dengan, dia datang dengan dia punya wall mount, mounting dinding ni. Mounting dinding ni satu feature yang aku sangat suka lah. Sebab bila korang boleh lekatkan ke dinding, charging dia macam ni je. Dia akan charge macam ni, senang. So sebenarnya dia akan attach dengan dia punya actual charger dia. Kita tunjuk, dia akan datang macam tu. And then apa lagi yang ada dalam kotak ni, sebenarnya dia ada manual penggunaan yang sangat senang nak baca dan ada bahasa Inggeris. Okay. Selain daripada tu, dia juga sebenarnya datang dengan dia punya holster dan charger. Sebab aku dah pakai lama, jadi benda tu tak ada dalam kotak kan. Charger dia tunjuk okay, ni kotak settle. Ini charger Olight ni, dia panggil magnetic charge punya kepala macam ni. So bila korang charge, dia akan melekat macam ni. See, magnetic charger. Dia akan berlampu kat sini lah. Kalau merah dah, maknanya dah bateri dah tak ada. Kalau hijau penuh, maknanya bateri dah full. Dan gunanya magnetic charge ni jugalah kita akan lekatkan di dia punya mount ni, L mount ni, dock ni orang panggil, docking system dia ni. Dan kita boleh charge, kalau kita lekat kat dinding, dia akan jadi macam ni. See, alright, simple. Aku suka benda ni.
ya. Dan selain daripada tu, out of the box korang juga akan dapat holster ataupun tempat simpan torchlight ni lah, dalam satu holster yang sangat berkualiti. Since torchlight ni dah memang satu orang cakap EDC wajib bagi aku memang ada holster. Holster yang aku dapat ni aku letakkan dekat bag aku macam ni. See? Inilah holster yang korang akan dapat bila korang beli OLED Seeker 2 Pro. Dan kebanyakan torchlight premium OLED ni akan dapat holster. Sampai ni aku letak yang kecil ni. This is actually holster for Seeker 2 Pro. Korang boleh tutup dengan cantik. Holster ni kualiti dia punya material sangat berkualiti, sangat, kalau korang tengok kukuh, sangat bagus. Aku letak kat bag untuk hari-hari aku bawa torchlight. So itu dia. Alright. Okay, then serba sedikit pasal Seeker 2 Pro. Alright, dari segi apa orang cakap build up material, build up quality. Kalau kau tengok build up quality dia, dia datang dengan silicone rubberized punya handle ni. Dia lapik je tau, dia bukan getah sepenuhnya, dia lapik kat atas dia punya material besi dia ni. Benda ni sangat bagus sebab kalau korang tengok dia punya ni, grip dia ni, dia punya ni memang dia tak licin tau. Dia punya genggaman ni rasa sangat comfortable, sangat bagus, tak mudah orang cakap gelincir dari genggaman, sangat feel, sangat grip lah. Dia memang betul-betul takkan slip daripada tangan. And then dari segi design dia memang agak low profile design, tapi walaupun low profile design, dia punya knurling yang dia orang buat ni, semua ni ada fungsi lah. Dari segi ni heat anticipation dia untuk lepaskan haba. Dan design ni tidak berapa overly design, yang just nice. Dia tak macam setengah torchlight tu dah akan quite overly design lah, nampak ganas kan. 3 LED and then belakang ni magnetic cap. So kalau kita beli ni, dia ni yang bestnya pasal OLED Seeker 2 Pro ni, dia ada power indicator dan juga dia ada lumen indicator. Contohnya kalau kita start, ni menunjukkan power 1, 2, 3, 4 tu maknanya full, makin kurang dan dia makin habis. Dan lumen indicator 1 menunjukkan yang paling rendah, low, medium dan high lah. Kita boleh push naik. Okay, itu maknanya dia akan naik. Dan kalau kita tekan double, dia akan dapat maximum output, which is tadi kalau paling rendah 50. Lepas tu kalau kita ramping lagi, dia akan jadi 300, terusnya naik 1200 lumen. Dan untuk turbo dia akan dapat tadi 3200 lumens. Okay, so kalau dalam dari segi aspek dia punya capacity kita tengok OLED ni, dia bagi bateri yang agak ni, korang beli korang akan dapat standard bateri 20,100 ataupun 5,000 mAh 3.6 volt. 5,000 mAh sangat besar capacity bateri dia. Dan basically memang boleh tahan lama lah kalau kita guna. Itu satu. Dan apa lagi dari aspek kenapa dalam banyak-banyak flashlight ni aku prefer pakai yang OLED. Sebab orang cakap OLED ni dalam segi dari aspek harga OLED Seeker 2 Pro ni sekarang ni dalam ranging dalam 450 ke 550. Ada juga yang masih lagi jual dalam RM600 Malaysia lah. Mana nak dapat nanti tolong check dekat description. Aku akan tulis description kedai yang korang boleh dapatkan. Dan berbalik pada soalan tadi, kenapa aku lebih prefer OLED berbanding lampu suluh yang lain. Sebab walaupun lampu suluh lain kalau kata dalam harga 450 ke 550, korang boleh dapat yang kalau turbo boleh dapat dalam 4000 lumens, ada yang boleh bagi 4000 lumens sampai ke 5000 lumens, sedangkan OLED bagi 3200. Sedangkan dia punya mid pun dalam 300 lumens, high 1200. Ada yang torchlight lain boleh bagi 1800, ada yang boleh bagi 2200 lumen dekat high mode kan. Tapi kalau korang memang pengguna OLED dan korang ada lampu suluh branded yang lain, korang mungkin tahulah kan, sebab based on pengalaman akulah. Ini aku punya self claim kalau kita guna lampu suluh branded lain tu, kalau kita pakai lumen yang sama dalam 1000 lumen, ada beza 1000 lumen OLED dengan 1000 lumen torchlight lain yang branded ni, sebenarnya OLED nya lagi cerah. Aku tak tahu macam mana, mungkin kalkulasi pengiraan lumen ni basically standard, dia ada kaedah pengiraan dia. Tapi kalau kita buka tengok dekat kawasan yang gelap, 1000 lumen OLED dengan 1000 lumen brand torchlight yang lain, ada beza.
OLED ni jauh lagi cerah lah. So bagi aku OLED memang saja buat under profile sikit. Dia macam nak low profile, nampak macam tak berapa tinggi lumen dengan harga yang mahal, tapi actually dia punya flat cahaya dia atau lumen dia sebenarnya lain. Dia jauh lagi cerah, jauh lagi terang, dan kalau pakai jauh lagi puas hati lah. Okay, so sekarang ni kita pergi, aku buat demo sikit lah penggunaan dia. Kita boleh tengok video seterusnya lah, dia punya tahap kecerahan lampu suluh ini. Terang. Betul lah. Di atas semua ikut lah. Ya. Buat lampu eh. Okey, itu dia tadi contoh-contoh yang telah aku tunjukkan macam mana performance lampu suluh ni di kawasan-kawasan yang gelap. Ada yang aku ambil daripada scene-scene camping kat dalam hutan. Jadi kesimpulannya lah, ada pro and cons pada lampu suluh ni lah. Pro yang pertama, dari segi build up material dia, build up feel dia tu memang sangat kita rasa puas hati dan berkualiti. Banyak kali dah jatuh atas batu, dalam air dan sebagainya, masih okey. Calar bala, ada sepih-sepih ni pun masih lagi okey.
Dan yang kedua, aku sangat particular pasal Torchlight ialah bila kebanyakan Torchlight aku ada ni, brand-brand yang lain, after setahun 6 bulan ke atas, dia punya battery performance dia dah ada depreciate sikit. Tapi dalam OLED ni aku pakai after more than 6 months, battery performance dia masih lagi okay. Which mean, maksud aku, dia punya level of keeping the power tu, dia tak depreciate banyak. Sikit je, hampir tak ada dapat beza. Ada setengah Torchlight tu, bateri yang dia orang guna tu, which is dulu kalau kau dah full charge, dia mungkin dulu masa beli awal-awal boleh tahan 5 hari dalam konteks penggunaan yang sama. Lama-lama dia dah jadi 2-3 hari je. OLED, alhamdulillah, maintain. That's the one good thing about OLED lah. Bateri performance dia bagus. Seterusnya, OLED ni juga aku pakai sebab dari segi dia punya ada aspek-aspek keselamatan macam stroke macam aku cakap tadi. Kebanyakan Torchlight lain dia ada, tapi yang ni dia ada stroke tapi lagi bagus, lagi cerah lah. Cuma dari aspek pro, dia punya cons tu pula, cuma dia tak ada candlelight mode lah. Satu candlelight mode dia tak ada. Kedua, mungkin orang tak berapa suka sebab design dia yang agak low profile design lah. Orang nak expect lampu suluh kadang-kadang bentuk yang ganas-ganas sikit kan. Dia tak ada. Dia memang dari dulu macam ni lah, low profile design. Cuma dia mungkin boleh kata berat sikit. Dari satu another con dia berat sikit. Tapi bagi aku tak ada isu. Just nice. Bagi aku berat macam ni kita rasa. Kalau terlalu ringan kita tak rasa feel benda yang kita pegang tu kan. Basically tu je. Tak ada apa banyak pro dia. Pro dia memang aspek quality lah. Cuma dia bagi aspek con dia tu tak ada banyak lah. Dan lagi satu, sesiapa yang belum tonton video sebelumnya, boleh tonton video sebelumnya macam mana aku ada tunjuk macam mana kita nak make use of Torchlight, transfer dia menjadi lantern. Aku rasa video tu insyaAllah boleh dimanfaatkan lah. So, Torchlight ni dah lama ada, dah lebih 2 tahun rasanya. Setiap benda yang ada ni biasalah akan ada improvisation kan. Semua orang akan buat improvisation banyak. So, sekarang ni dah ada ni lah. OLED Seeker 3 Pro yang baru, yang dah keluar baru. So, this one maybe later after buat some testing, kita uji dia macam mana, aspek bateri, lampu dan perbezaan. Mungkin aku akan review lah later. Tapi biasa pakai dulu baru kita review lah. Okay. So itu saja daripada aku setakat hari ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau suka please subscribe and like. Dan kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum.